sekarang sebab bukan dia orang nak. Sebab pakai line telefon, jadi dia terkeluar sendiri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada semua yang ada malam ni. Sebelum kita mula kelas, cikgu nak ingatkan ya, sebab masih ada ramai yang tidak menghantar projek saya. Jadi, saya nak ingatkan, projek ni kena hantar. Sebab projek ni, dia salah satu projek wajib. Kang tak hantar sekarang, hilang pula markahnya. Okey? Jadi, untuk anak-anak kesayangan saya, saya dah tambahkan masa ni untuk projek ni. Saya dah tambahkan masa. Sepatutnya kat sini ni semua dah hantar dah ni. Setakat ni saya dah grade 4 orang. Saya dah bagi markah kat 4 orang. Ada 30 orang saya tak bagi markah lagi. 31 orang tak buat apa-apa lagi. So, make sure siapa yang belum hantar lagi, awak ada sampai esok. Kena hantar 2 benda kat saya. Kena hantar gambar dan kena hantar video. Siapa yang tak berjaya nak hantar video, rujuk saya balik. Bincang dengan saya balik macam mana. Setakat ni, mana yang dah hantar, mana yang saya dah mark. Saya dah bagi markah. Mana yang belum hantar, takkan saya nak bagi markah kosong pula kan. Yang dah hantar ni baru 13 orang. Ada 31 orang lagi yang belum hantar. Maknanya kerja dia tak siap lah tu. Okay. Jadi please try siapkan by tomorrow. Ya, tolong ya. Ada tak siapa-siapa boleh tolong Nurin Damia? Kenapa dia tak boleh masuk saya punya kelas? Boleh tak? Siapa-siapa tolong kejap. Tengok Nurin Damia ni dah menangis-nangis ni. Korang pun boleh nampak kan? Dia punya ikon menangis-nangis ni. Tolonglah saya sekejap ni. Pening dah saya tak tahu macam mana nak explain lagi dekat dia. Macam mana nak masuk. Saya rasa betul dah saya ajar tu. Dia pula tak boleh masuk lagi. Aduh, hai anak dada tu. Tolonglah sekejap. Siapa yang boleh tolong, kita tolong dia sekejap. Lepas tu lagi satu ya, anak-anak kesayangan saya. Saya masih tak cukup anak murid dalam kelas. Baru ada 48 orang. 48 orang. Mana lagi 12 anak saya? Tolonglah. Saya update banyak kat situ. Saya banyak bagi latihan kat situ. Sebab buka sekolah nanti, kita tak ada masa dah nak ulang balik benda yang saya dah ajar dan saya dah kongsi dalam classroom. Dan lepas kalau kata buka sekolah terus nak masuk bab yang seterusnya. Sebab tu saya suruh awak buat modul tu. Saya suruh awak print. Kalau itu suruh print. Ramai yang tak boleh print. Saya dah mudahkan. Awak hanya perlu tulis jawapan dalam kertas tu. Dalam file yang saya bagi. Dengan syarat awak install Google Docs. Kalau awak install Google Docs, insyaAllah semua okey. Google Docs ni kalau ikutkan dia yang ini. Dia memang banyak memudahkan kerja. Ni. Awak kena install yang ni sayang. Baru kalau kau tekan buka apa-apa file yang saya bagi dalam classroom yang pakai dokumen, semua boleh buat kat situ. Tolonglah. Kesianlah dekat teacher. Teacher tak tahu macam mana nak tolong dah sebenarnya ni. Kalau kalian tak buat, payah teacher nanti. Sebab yang nak ambil patientnya kalian, bukan teacher. Kan? Penat dah bebel ni. Nak tunggu lagi ke? Nak terus je? Macam mana? Awak nak tunggu kawan awak yang lain ke? Awak nak suruh saya terus je?
Ini sebab duk left in, masuk keluar ni. Internet dia tak stabil sebenarnya. Tu dia duk masuk keluar tu. Ah. Baru saya cakap, internet saya tak kuat ni. Sama internet tak kuat ataupun data dah nak habis. Tu dia asyik melompat je kerjanya. Okey. Budak 3C laki-laki, Iman, Mustaq, Ash, Mustaqim. 3 orang ni juga. Hak lagi 4 orang tak tahu kat mana. 4 4 orang lagi. Fitrinya, Firdausnya, tak nampak-nampak pun. Alamak. Sabarlah ni, sabar. Kalau tak sabar dah lama dah. Saya keluar je, tutup talas nak buat kelas lantak korang lah. Tengah sabarlah ni. Okey lah. Kita teruslah malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni sepatutnya kalau ikut buku teks, siapa yang ada buku teks, buka buku teks Siapa yang tak ada buku teks, saya akan kongsi buku teks online lah. Saya akan kongsikan buku teks saya. Tapi bila berkongsi begini, dia jadikan kabut lah sikit ya. Jadi kena sabar. Saya nak tengok chat pun tak boleh. Jadi kena sabar. Apalah, siapa yang ada buku teks, buka buku teks. Siapa tak ada, tak apa. Kita share buku teks online saya. Cuma kalau dia nak buka lah. Ni pun kes internet slow jugalah ni. Signalnya medium je Dia jadi macam tu lah. Dia pula start lagu dah. Maaf ya. Tujuan masuk lagu tu hari tu, nak bagi korang tak bosan sebenarnya. KCO ZXA. Betul lah. OCA. Okay. Saya silap. Code meeting. Tolong share dengan kawan-kawan. Aduh. Okay, baik. Tadi buku teks. Lambat buku teks kali ni. Lambat. So, kena buka yang ni lah. Sekejap ya. Saya cari satu-satu. Inilah jadinya. Teks. Okay. Ada. Okay. Baik. Okay. Okay. Okay, ini tajuk yang kita nak bincang hari ni. Kita nak bincang pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia. Semua orang nampak ke buku teks ni? Boleh nampak kan? Alright. Admit.
Okey, nampak Alright, okey. Kalau nampak okey. Test nanti, okey. Jadi, sebelum ni kita belajar pasal pergerakan tulang selangka, pasal macam mana udara masuk dan udara keluar. Jadi bila ada udara masuk dan udara keluar, maknanya ada pertukaran gas berlaku. Kita juga belajar itu, yang kita ada bincangkan itu peratusan gas yang masuk dan peratusan gas yang keluar adalah berbeza. Okey. Jadi mengikut buku teks pergerakan dan pertukaran organ astagfirullahalazim. Pergerakan dan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam badan manusia terjadi dalam alveolus. Jadi apa yang berlaku dalam alveolus ni, dalam paru-paru kita ada berjuta-juta alveolus. Okey. Jadi apabila kita sedut udara dan udara akan masuk dan memenuhi alveolus. Bila dia memenuhi alveolus, dia termaktub kat sini dia dah kata darah dia alveolus ni dikelilingi tengok gambar Raja yang ini. Alveolus kita ni yang ni dikelilingi oleh banyak jaringan-jaringan darah merah. Dia banyak kapilari darah dekat dia. Jaringan tu dia bulat antara sama lain kat situ. Okay. So, bila dia banyak jaringan-jaringan kapilari darah dekat situ, pertukaran gas berlaku dengan mudah. Pertukaran gas berlaku dengan sangat mudah. Okay. Jadi, bila dia dah udara, oksigen dekat dalam alveolus ini dia akan berkepekatan tinggi. Manakala oksigen dalam salur darah, kapilari darah ni, kapilari darah kita yang membaluti alveolus, dia berkepekatan rendah. Sifat gas dia akan pergi daripada yang pekat berkepekatan tinggi kepada berkepekatan rendah. Sama je macam dulu awak belajar pasal bayu laut dengan bayu darat, pasal tekanan udara, semua sama. Jadi bila kita punya kepekatan oksigen itu lebih tinggi di satu tempat, dia akan menyerap memasuki kawasan yang berkepekatan rendah. Jadi oksigen ni dia masuk terus ke dalam hemoglobin. Ini hemoglobin. Bahasa sains. Bahasa kita sel darah merah. Dalam sel darah merah ni ada hemoglobin. Dia dalam sel darah merah tu ada hemoglobin. Jadi oksigen ni akan meresap masuk ke dalam sel darah merah yang mengandungi hemoglobin. Dia duduk dekat dalam sel darah merah tu. Dia akan ikut sel darah merah sampai ke destinasi dia. Kira lebih kurang macam kita panggil teksi lah. Jadi oksigen ni orang nak pergi ke contoh dia nak pergi ke otak. Dia kena naik teksi. Teksi dia sel darah merah. Dia kena masuk teksi sel darah merah. Baru teksi tu boleh bawa orang oksigen tadi pergi ke otak. Destinasi dia otak. Lebih kurang macam tu lah. Contoh dia. Okay. Jadi bila sampai dekat destinasi, isu yang sama. Sebab dalam sel darah merah ni dia dah berkepekatan tinggi. Manakala ni dekat otak awak ni, sel dekat otak awak ni, dia berkepekatan rendah. Maka oksigen akan masuk ke dalam sel badan ataupun sel otak awak. Manakala dalam sel ni dia dah buat kerja. Dia nak buang karbon dioksida dalam sel. Maka karbon dioksida dalam sel badan akan masuk pula duduk menggantikan tempat oksigen dalam sel darah merah. Dia duduk dekat dalam sel darah merah. Dia pula naik teksi sel darah merah. Jalan terus sampai ke alveolus balik. Dah sampai dekat alveolus ni, dah sampai kat stesen alveolus ni, karbon dioksida pun keluar.
keluar dengan udara hembusan. Ha, basically-nya lah. Itulah dia. Ngongek kan. Okey. Okey. Kalau saya dalam buku teks memang ada macam tu ngeng. Awak pun pening sebab terlampau banyak perkataan. Jadi apa kata? Saya cuba kita tengok video. Kalau tak ada suara, tolong bagi tahu saya sebab sepatutnya video ni ada suara dah. Dah set dah tadi tu. Supaya ada suara. Tak tahulah kok tiba-tiba tak ada suara pula kan. Kita tengok ya. Okay, this one. Switch account lah. Macam-macam. Lah, aku cubit juga sekarang ni. Kejap lah saya buka. Saya buka sekejap. La ilaha illallah. Belum lah. Aduh. Video. Pertukaran gas oksigen. Okey. Apabila kita menarik nafas, udara sedutan mengalir ke dalam paru-paru dan masuk ke dalam alveolus. Udara di dalam alveolus berbanding kecepatan oksigen di dalam kapilari darah. Oksigen larut pada lapisan Alamak. alveolus yang lembap dan meresap ke dalam kapilari darah. Darah yang memasuki kapilari darah pada alveolus mempunyai kepekatan karbon dioksida yang lebih tinggi daripada udara di dalam alveolus. Karbon dioksida meresap keluar dari kapilari darah ke dalam alveolus. Darah di dalam kapilari darah mengandungi sel darah merah yang mempunyai pigmen merah dipanggil hemoglobin. Oksigen bergabung dengan hemoglobin untuk membentuk oksihemoglobin. Darah yang mengandungi oksihemoglobin diangkut ke jantung dan dipam ke seluruh bahagian badan. Apabila darah sampai ke sel badan yang tidak mempunyai oksigen yang cukup, oksihemoglobin terurai dan oksigen dibebaskan ke dalam sel. Di dalam sel badan, proses respirasi sel berlaku. Oksigen digunakan untuk mengoksidakan glukosa bagi membebaskan air, tenaga dan karbon dioksida. Karbon dioksida dari sel meresap ke dalam kapilari darah dan dibawa semula ke jantung. Jantung kemudian mengepam darah yang mengandungi karbon dioksida ke alveolus di mana karbon dioksida disingkirkan semasa menghembus nafas. Apakah adaptasi alveolus untuk pertukaran gas? Alveolus yang banyak menyediakan jumlah luas permukaan yang besar untuk resapan gas yang pantas dan cekap. Dinding alveolus adalah nipis, hanya setebal satu sel. Ini membolehkan gas meresap dengan mudah dan pantas merentasi dinding. Permukaan alveolus yang lembap membolehkan gas melarut dan meresap lebih cepat merentasi dinding. Akhir sekali, permukaan luar alveolus diliputi dengan jaringan kapilari darah untuk meningkatkan kadar resapan dan pengangkutan gas. Okey. Alright. Faham ke? Ke nak saya ulang balik? Saya ulang balik Apabila kita menarik nafas, udara sedutan mengalir ke dalam paru-paru dan masuk ke dalam alveolus. Udara di dalam alveolus mempunyai kepekatan oksigen yang lebih tinggi berbanding kepekatan oksigen di dalam kapilari darah. Oksigen larut pada lapisan alveolus yang lembap dan meresap ke dalam kapilari darah.
Darahnya memasuki kapilari darah pada alveolus mempunyai kepekatan karbon dioksida yang lebih tinggi daripada udara di dalam alveolus. Karbon dioksida meresap keluar dari kapilari darah ke dalam alveolus. Darah di dalam kapilari darah mengandungi sel darah merah yang mempunyai pigmen merah dipanggil hemoglobin. Oksigen bergabung dengan hemoglobin untuk membentuk oksihemoglobin. Darah yang mengandungi oksihemoglobin diangkut ke jantung dan dipam ke seluruh bahagian badan. Apabila darah sampai ke sel badan yang tidak mempunyai oksigen yang cukup, oksihemoglobin terurai dan oksigen dibebaskan ke dalam sel. Di dalam sel badan, proses respirasi sel berlaku. Oksigen digunakan untuk mengoksidakan glukosa bagi membebaskan air, tenaga dan karbon dioksida. Karbon dioksida dari sel meresap ke dalam kapilari darah dan dibawa semula ke jantung. Jantung kemudian mengepam darah yang mengandungi karbon dioksida ke alveolus di mana karbon dioksida disingkirkan semasa menghembus nafas. Apakah adaptasi alveolus untuk pertukaran gas? Sorry. Alveolus yang banyak menyediakan jumlah luas permukaan yang besar untuk resapan gas yang pantas dan cekap. Dinding alveolus adalah nipis, hanya setebal satu sel. Ini membolehkan gas meresap dengan mudah dan pantas merentasi dinding. Permukaan alveolus yang lembap membolehkan gas melarut dan meresap lebih cepat merentasi dinding. Akhir sekali, permukaan luar alveolus diliputi dengan jaringan kapilari darah untuk meningkatkan kadar resapan dan pengangkutan gas. Tak tengah kelas lah. Apa dia? Aduh, hai. Okey. Jelas ke? Okey ke? Faham ke setakat ni? Setakat ni ada apa-apa nak tanya saya ke dulu? Jangan cakap faham je kan. Tak boleh jawab biasa. Tak boleh jawab sekarang. Alamak, saya susah hati orang tak boleh masuk ni. OCA WKCO ZXA. Aduh, hai. Okey, jelas? Boleh ya? Okey. Itu satu hal lah. Maknanya itu satu perkara lah. Pasal pergerakan oksigen, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam alveolus. Dalam buku teks pun ada juga, tapi penerangan dia macam saya katalah, dia penerangannya berbentuk ayat. Lama-lama kerang awak baca ayat kan, mata awak pun berpinau-pinau. Sebab tu kadang saya malah nak bagi ayat panjang-panjang. Lagi satu, kalau awak boleh terima lah kartun ni. Ada juga satu lagi. Dia tunjuk kartun. Tapi saya risau takut awak pening pula lah. Tak apa, saya cari dulu kartun tu. Kartun Exchange X Alveolus. Kartun about gases. Exchange gas between OXY oxygen and carbon dioxide. Mana kartun tu? Sekejap ya. Ni satulah. Sat lagi karang. Nanti. Ada satu lagi.
Yang memang dia tunjuk kartun tu dia masuk. Betul-betul gas oksigen tu memang dia masuk dalam tu. Nanti cari dulu. Kalau tak ada, kena tunjuk yang how body works tu tadi je lah. Itu pun cara mudah lah tu sebenarnya tu. Nak faham. Maaf lah jadi slow pula kelas saya malam ni. Risau orang yang tak boleh masuk lagi. Risau korang faham ke tak apa semua lagi. Gangguan-gangguan kat rumah ni lagi. Bila start kelas awal macam ni lah. Bila start kelas lambat jadi lain pula. Okey, tak apa. Tak nampak. Kena ambil yang tadi juga. Mana how the body works tadi. Itu pun salah satu cara lah. Ni ha. Ini pun salah satu cara. Dengar tak suara video tu? Okey. Slow. Phew, made it in the nick of time. They're about to start. And they're off. The kidneys are in the lead, followed by the eyeballs and the ears. Chloe and the nerve are in dead last. Chloe, let's pick up the pace, shall we? This isn't working, and I'm breathing really hard. You're breathing hard because your body needs more oxygen. Oxygen is in the air we breathe. When you're breathing hard, your lungs can take in more oxygen, and your heart is beating faster to get that oxygen all around your body. In we go! Do you know where we're going? Of course, into the respiratory system, and more specifically, the lungs. This is gross, Nerb. There are boogers everywhere. Let's get out of here, Chloe. When you inhale, air comes into your nose or mouth, and then down your windpipe, also called the trachea. At the end of the trachea are two large tubes called the bronchi. They lead to two large organs responsible for breathing, called lungs. One bronchus goes to the left lung, and the other one to the right. The lungs inhale air with the help from your chest muscles and diaphragm, a dome-shaped muscle under the lungs. As you breathe in, your diaphragm contracts and flattens out. This allows it to move down, so your lungs have more room to expand as they fill up with air. So when you exhale, everything happens in reverse, and the air goes out the way it came in? Exactly. Here we come! This is the lungs? Nerb, it's just another set of tubes. The lungs have tons of these smaller and smaller sized tubes called bronchioles, which can be as small as the thickness of a hair. The end should be right after the next one. Here we come! Nerb, where are we? The alveoli, fancy word. This is where the magic happens, where oxygen from the air we breathe gets absorbed into the blood. Alveoli are tiny air sacs at the end of each bronchiole. There are about 600 million alveoli in the lungs. Each has a mesh-like covering of very small blood vessels called capillaries. Oxygen travels into the blood through the alveoli into the tiny capillaries that surround them. Fantastic! Oh, right. We've got a race to win. But before we go, I should explain the process of exhaling. The air you breathe in is different than the air you breathe out.
The most important gas in the air is oxygen. Every one of your body cells needs oxygen to stay alive. Deep inside the lungs, your body takes oxygen from the air and delivers it to the bloodstream. Then your heart can pump oxygen-rich blood all around the body. Then the process operates in reverse, letting your body get rid of a gas called carbon dioxide, which is waste gas the body doesn't need. Carbon dioxide is carried by the bloodstream to the lungs. Then the lungs exhale it out of the body. Nerb, we're falling further and further behind in the race. No worries, I'll kick it into Nerb Hyperdrive. We're doing it. We're winning. No! We did it! We won! The crowd goes wild! Why is everyone so quiet? Nerb, we won the race like 45 minutes ago. Oh, Okey. Okey. Itu serba sedikit lah cara nak faham dalam bentuk kartun lah. Ha? Okey. Bahagian ni, tadi dalam video yang pertama, video bahasa Melayu saya yang pertama tu, dia ada cakap 4 adaptasi alveolus untuk memudahkan pertukaran gas berlaku. Betul tak? Okey. Jadi biasanya soalan ini memang dia akan tanya kepentingan adaptasi. Kenapa alveolus, apakah ciri-ciri alveolus tu yang mampu menyebabkan dia tu cekap membuat pertukaran gas dalam badan. So dia ada 4. Ketebalan dinding. Ketebalan dinding ni setebal 1 sel. Tidak tebal lah, senipis sebenarnya. Senipis 1 sel. Lepas tu dia sentiasa lembap. Dia tak pernah kering. Dia memang basah sentiasa. Luas permukaan dia pun, kalau kita bentangkan alveolus tu, dia luas, sangat-sangat luas. Lepas tu dalam setiap satu alveolus sebiji yang kecil tu, macam besar buah anggur tu, dia ada banyak kapilari darah keliling dia. Jadi sebab kelebihan-kelebihan ini yang Allah bagi pada dia, maka dia tu, alveolus tu cekap membuat perubahan gas oksigen dan karbon dioksida setiap saat. Sebab tu kalau perhati cara kita bernafas kan, kita bernafas cepat sebenarnya. Kita bukan ambil masa nak tahan nafas 10 minit baru nak lepas tarik nafas tahan 10 minit baru nak keluar. Tak. Dia berlaku setiap detik. Jadi sebab Allah jadikan alveolus tu sangat sempurna, disebabkan oleh 4 kelebihan ini, maka kita mudah bernafas tanpa sebarang masalah. Okay? By right, habis dah tu pasal pertukaran gas. Faham ke tak faham? Jelas ke tak jelas? Susah tidur ni kalau tak jelas. Sebab lepas ni tak nak sentuh dah sebenarnya benda lah ni. Sebulan gaji kadang-kadang nak pisah pun nak sentuh. Alveolus bukan sel darah merah. Bukan. Alveolus tu dia dekat paru-paru kita kan masih kita belajar sistem respirasi, last sekali lepas bronkus, bronchial, lepas bronchial alveolus. Dia macam biji anggur kecil yang ada dekat ujung dalam paru-paru. Dalam paru-paru tu. Itu dia sebenarnya, itu alveolus. Alveolus bukan sel darah merah. Bukan sel. Kalau dia sel lah. Sel darah merah, sel. Dia duduk dalam kapilari darah, salur darah. Salur darah, bahasa saintifik, kapilari darah. Okey? Okey Ridwan, terima kasih tanya soalan. Ada orang lain nak tanya apa-apa?
Nah, sebab habis kelas malam ni ada kuis tau. Kuis berkenaan apa yang saya cerita dengan awak sekarang. Dan awak kena jawab kuis tu. Jadi kena faham betul-betul lah apa yang saya cerita ni. Kena faham betul-betul apa yang saya terangkan ni. Okay. Boleh saya move on? Ramai juga yang masuk keluar. Internet kita tak kuat kot yang malam ni ya. Tak apa. Kita go slow. Boleh ke saya teruskan macam mana? Orang nak rehat dulu ke? Tak rehat, hari-hari dah rehat kat rumah saya rasa. Sejak tak datang sekolah dah kali minggu yang kedua ni. Macam mana? Habis semua orang boleh baca. Okay. Menjawab soalan, ada tak orangnya kat dalam ni? Orangnya tak ada, akan saya jawab personally lah. Okay, boleh ya saya terus ya. Kenapa saya tak buat kelas siang-siang? Satu, korang ramai pula yang jadi cikgu belakang saya kan. Tu satu. Nombor dua, awak-awak dah bangun ke? Pukul lepas subuh tu tidur balik ke tak? Kalau lepas subuh tu tak tidur balik, tak apa dah buat kelas. Tak lagi karang. Tengok sudah tu Umar dah pun jawab dia tidur balik. Macam mana? Macam mana saya dah buat kelas siang-siang? Kan? Lepas tu siang-siang kan nak tolong mak lah, nak tolong ayah lah, nak tegur adik lah, nak kemah rumah lah. Kan? Jadi saya pun kena faham jugalah. Lepas tu bukan kelas saya je tak. Kelas orang lain pun ada kan. Kelas Cikgu Hanim pun ada. Kelas cikgu juga tahu Cikgu Hanim ada buat kelas. Kelas Google Classroom dia. Tak tahulah awak-awak dah tengok ke belum. Dia di-invite itu dia kata. Masuk-masuklah kelas kod dia tu. Janganlah masuk kelas saya je. Kan marah cikgu PT3 lain dengan saya kan. Asyik kan teacher Ina. Asyik kan teacher Ina. Tak pasal-pasal nanti saya kena pula. Nah, masuk mana-mana cikgu yang invite awak masuk nah. Tang mana pula Sufian awak nampak handsome Ridwan? Saya tak nampak pun. Bila masa pula Sufian buka kamera? Nampak aja si Ridwan ni. Letih aku. Okey. Kan betul? Tengok ya. Danish nak tanya apa Danish? Danish nak tanya apa? Kalau malam time buka je mic tu Danish tanya. Okey. Bayangkan. Awak tiup belon. Sampai satu tahap awak berhenti tiup. Walaupun belon tu masih ada dalam mulut awak. Apa jadi pada belon tu? Belon tu stop mengembang. Setuju? Sama juga dengan paru-paru kita. Kalau kita tahan nafas. Tahan. Lama. Proses tu juga akan automatically stop. Sebabnya karbon dioksida makin banyak dalam awak punya paru-paru. Tak dikeluarkan. Maka awak akan dapat keracunan karbon dioksida sebenarnya. Itu lagi bahaya. Kan? Jadi prinsip yang sama. Awak ada belon. Saya bagi awak belon. Terus awak tiup. Berhenti tiup tapi belon masih dalam mulut awak. Apa jadi pada belon? Belon tak akan mengembang, tak akan mengencuk. Setuju? Sama juga dengan keadaan paru-paru kita. Sampai satu tahap. Sekejap ya.
Mana buat kelas? Semua orang tengok awak punya perangai. Jangan dia tu. Ada kata esok ada lesson Roblox. Kejap lagi tanya tak boleh ke? Keluar. Okay. Ayolah. Aduh, anak tua. Okey, Danish. Faham ke? Jelas ke? Orang lain ada nak tanya apa-apa? Tak apa. Untuk kawan-kawan yang terlepas kelas malam ni, nanti saya share video. Tapi bila share video, jadi berat lah kan. Kalau nak suruh saya share video ni dalam WhatsApp, nanti jadi berat. Nanti saya upload video malam ni dalam YouTube. Saya share link video YouTube tu dengan awak. So awak nak tengok boleh lah. Awak nak ulang kaji balik boleh lah. Teacher lepas oksigen pergi ke semua tempat dalam badan kita tu ke monoksida. Lepas oksigen pergi ke semua tempat dalam badan kita, dia akan menjalani respirasi sel. Dia akan buat aktiviti respirasi sel. Yang mana respirasi sel yang bahagian yang menjalankan respirasi sel adalah mitokondria. Dia akan memproses oksigen itu untuk menghasilkan tenaga dan membuang air serta karbon dioksida daripada badan kita. Dia bukan terus-terus tukar. Tak, dia ambil masa jugalah. Mitokondria akan ambil masa, dia proses oksigen. Gedek. Dia keluarkan air, aka peluh. Dia keluarkan kotoran-kotoran lain. Serta dia keluarkan karbon dioksida. Selepas berlakunya proses respirasi sel. Sebab tu bila ada time, bila ada sampai macam awak berlari. Awak berlari. Bila kita aktif, maka mitokondria pun aktif. Menghasilkan, menjana oksigen yang masuk dalam badan kita untuk jadikan tenaga. Sebab tu kalau orang lumba lari, especially lumba lari marathon, dia akan start slow. Bila dah nak sampai baru dia pecut. Sebabnya dia nak bagi masa build up. Bukan sahaja build up pada kekuatan dia, kelajuan dia, tapi bagi masa juga sebenarnya pada mitokondria tu menghasilkan lebih banyak tenaga untuk dia. Supaya pada row yang terakhir dia boleh pecut. Itu sebab dia. Okey awak? Clear? Alright. Alhamdulillah. Tanya soalan. Kalau tak tanya soalan nanti tak faham. Bila tanya soalan, saya pun boleh fikir jawapan, awak pun boleh fikir jawapan. Ada apa lagi? Dia nak tanya apa? Saya suruh cakap soalan, tak nak. Dia nak type juga soalan. Allah. Cepat sebab kita nak masuk bahagian kedua ni, kesihatan respirasi manusia. Ada lagi 2 video nak tunjuk kat awak ni. Lepas tu ada 1 video eksperimen nak tunjuk kat awak ni. Dan eksperimen ni awak kena buat nanti. Tak payah buat. Isi je tempat kosong. Isi je dalam ni melalui hasil video ni. Nak buat boleh. Tapi saya takutkan mak awak menjerit. Sebabnya dia melibatkan rokok. Menjerit pula mak bapak awak kat rumah kan. Nak aku isap rokok. Sedangkan nak dia buat eksperimen sebenarnya. Tak ada pun isap rokok dalam mulut sendiri. Isap dengan botol. Botol yang mengisap. Nah, tak payah. Apa Nish? Cepat dah Nish. Teacher kan wow, soalan kau. Okey.
Nish, sebenarnya kan orang kata okey, ngantuk minum air. Kata, dia segarkan kita punya otak. Hakikat sebenarnya, bila kita minum air, dia akan lalu proses pencernaan sampai satu tahap dia pergi dekat usus kecil. Dekat usus kecil masih berlaku pencernaan. Diserap enzim, diserap semua dia serap. Air, kalau kata adalah oksigen waktu tu, dia akan serap masa dalam usus kecil. Tapi kenapa dia suruh kita minum air supaya tak nak ngantuk ke apa ke? Sebabnya bila kita minum air tu, seolah-olah otak kita terima, oh okay, something is making. Sebab bila perut kosong, kita ngantuk. Bila kita belajar, perut kosong kita mengantuk. Hakikat sebenarnya, kita sebab tu disuruh minum air supaya perut tu tak kosong. Bila perut tak kosong, tak sakit, maka otak pun kata tak mengantuk. Tapi kalau ikutkan sebenar, proses bila kita minum air, oksigen ke, apa saja gas enzim ke, diserap waktu dalam proses pencernaan itu berlaku. Maka, waktu sampai dekat usus kecil adalah last serapan, penyerapan untuk semua enzim. Sebelum dia berjaya ke usus besar. Sebab kat usus besar, dia dah tinggal bulus sahaja. Bolus pula. Bolus tinja yang nak keluar. Nah, jadi air semua dah diserap awal. Dia diserap dekat usus kecil. Waktu diserap ke usus kecil tu, waktu tu kalau ada nak proses pecahlah oksigen dengan hidrogen tu, kat situlah Lillahi ta'ala lah kan. Dia akan tarik pergi ke otak. Tapi setahu saya, oksigen yang nak masuk ke dalam otak, masuk dalam hujung kuku, masuk dalam hidung, masuk dalam rambut, dalam telinga, semua datang daripada proses respirasi. Start daripada sini. Okay? Jelas? Oh. Okay. Allahu Akbar, Aina letih aku. Okay, any other questions? Ada soalan-soalan lain? Sebab tu, ni nak tegur ni. Sebab tu, bila dekat sekolah, orang kata breakfast is penting. Breakfast is important. Breakfast tu kena ambil. Sarapan pagi tu wajib ambil. Dia yang tak wajib ambil sebenarnya, ni untuk orang yang nak diet lah ni kan. Sarapan pagi memang kena ambil. Makan malam kurang tak apa. Sebab malam kita punya proses kadang slow. Kan? Kita tak ada nak bergerak banyak. Macam siang, bayangkan daripada pukul awak nak siap pergi sekolah pukul 7 tu sampai pukul 3 sebelum makan tengah hari tu, walaupun kita ada berhenti sekejap waktu rehat tu, sarapan tu kena ambil. Mesti ambil. Sebab sarapan tu yang sebenarnya bagi tenaga awal untuk awak siap sedia nak start kelas. Sarapan tu wajib. Wajib ambil. Ya. Okey? Dah. Dia dah jadi topik lain dah ni. Teacher, Ya. nak minta teacher terang dari awal boleh tak? Semua yang bahagian ni je teacher, yang bahagian kapilari dia tahu pasal darah tu. Boleh tak teacher? Kapilari darah? Yang mana ni? Yang ni? Buku teks yang muka surat 54 tu. Buku teks muka surat 54. Oh, yang mula-mula. Yang ni ke? Tadi tak sempat tengok video ya? Tak. Sebab tadi kena slow. On off. Okay. Saya buka video boleh ya? Ya. Boleh. Okay, saya buka video. Kejap nak. Mana video saya?
alveolus yang lembab dan meresap ke dalam kapilari darah. Darah yang memasuki kapilari darah pada alveolus mempunyai kepekatan karbon dioksida yang lebih tinggi daripada udara di dalam alveolus. Karbon dioksida meresap keluar dari kapilari darah ke dalam alveolus. Darah di dalam kapilari darah mengandungi sel darah merah yang mempunyai pigmen merah dipanggil hemoglobin. Oksigen bergabung dengan hemoglobin untuk membentuk oksihemoglobin. Darah yang mengandungi oksihemoglobin diangkut ke jantung dan dipam ke seluruh bahagian badan. Apabila darah sampai ke sel badan yang tidak mempunyai oksigen yang cukup, oksihemoglobin terurai dan oksigen dibebaskan ke dalam sel. Di dalam sel badan, proses respirasi sel berlaku. Oksigen digunakan untuk mengoksidakan glukosa bagi membebaskan air, tenaga dan karbon dioksida. Karbon dioksida dari sel meresap ke dalam kapilari darah dan dibawa semula ke jantung. Jantung kemudian mengepam darah yang mengandungi karbon dioksida ke alveolus di mana karbon dioksida disingkirkan semasa menghembus nafas. Apakah adaptasi alveolus untuk Okey. Perlu saya sambung ke Amni ke cukup setakat apa yang awak dah dengar tadi? Boleh teacher. Okay, terima kasih teacher. Ya, sama-sama. Okey. Boleh saya sambung ke semua-semua orang? Makin sikit dah anak saya. Dia ada juga 31 orang. Kesian kalian. Okey. Next adalah pasal kesihatan respirasi manusia. Kalau ikutkan sebenarnya, topik seterusnya ni dia ada sangkut paut dengan rokok. Itu je. Memang automatically bila kita cakap pasal hal ni, automatically dia akan berkitar dengan rokok. Okay? Jadi, dalam sistem kesihatan sistem respirasi manusia, ada beberapa bahan yang memang antaranya sangat berbahaya buat kita. Antaranya tar, rokok, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, jerebu, debu dan debunga. Okey. Debunga ini di Malaysia memang jarang-jarang ada. Tapi siapa-siapa yang minat Korea, orang cerita-cerita Korea, orang Korea suka ala-ala Korea tu kan. Ada sekali-sekala kalau awak tengok reality show dia kata mereka ada small dust, something like that. Jadi itu adalah debu dan debunga yang terlampau banyak di Korea. Certain time lah, terutama pada musim bunga dia. Memang tinggi lah. Debu dan debunga dia ni memang sangat tinggi. Okay? Jadi macam biasalah kat sini dia akan cerita, kalau dalam buku teks kita memang dia akan cerita lah. Rokok apa dia? Dia bahan toksin. Dalam rokok tu ada apa? Tengok. Ni kalau siapa-siapa yang bercita-cita nak menghisap rokok, tengok dulu. Ataupun siapa-siapa yang dah terhisap, tengok dulu. Dalam sebatang rokok ni dia ada kadmium. Dia ada starik. Dia ada toluena. Dia ada nikotin. Dia ada amonia. Amonia ini adalah jenis gas. Awak nak cam amonia senang aja. Masuk tandas awam. Hancingnya amat tu amonia lah tu. Terlampau banyak, mati awak. Ya Allah. Asetan, ada metanol, ada cyanida, ada arsenik, ada metana, ada karbon monoksida dan ada butana. Dalam sebatang rokok ini. Semuanya ada. Sebab tu, boleh dikatakan mana-mana pun dia akan kata berpandukan data pesakit kanser paru-paru, kebanyakan mereka ialah perokok. Rokok adalah satu contoh bahan dalam asap rokok yang boleh menyebabkan kanser paru-paru. Ikut-ikutlah dia terasa nak jadi perokok aktif kan. Fikir 20 kali Fikir satu sebab
Sebab bahan-bahan yang ada dalam dia tu. Kedua, fikirkan mak, fikirkan ayah, fikirkan adik-beradik awak yang ada sekali. Sebab bila once you are perokok aktif, automatically orang di sekeliling you akan jadi perokok pasif. Lagi bahaya untuk mereka sebenarnya daripada awak sendiri. Seriously, saya tak tipu. Lagi bahaya sebenarnya. Okay. Ini dalam buku teks lah. Macam saya katalah ayat panjang-panjang. Dia bincang pasal apa itu tar rokok. Dia bincang apa itu karbon monoksida. Dia bincang apa itu sulfur dioksida. Sulfur dioksida ni adalah asap terhasil daripada pembakaran arang batu. Dia gas tanpa warna dengan bau yang menyesakkan. Gas ini merengsa laluan pernafasan, menyebabkan batuk, sukar bernafas, bronkitis dan kanser paru-paru. Okey. Lepas tu kita ada karbon nitrogen dioksida daripada bahan api kereta, especially petrol dengan diesel. Lepas tu kita ada jerebu, bunga dengan debu. Okey, sebab tu ada satu masa dulu Malaysia bila IPU dia tidak sihat, seorang pun tak lagi sekolah. Bukan sebab PKP ke COVID-19 ke tak. Ini pasal jerebu dulu. Suatu masa dulu lepas tak silap saya. Ada satu tempat yang tak boleh langsung pergi sekolah sebab tak nampak jalan langsung. Kadar jerebu dia sangat tinggi. Itu pun memang menyesatkan keadaan lah sebenarnya. Ya. Okey. Saya buka video pasal alamak, ada soalan ni. Sorry. Pasal ni, sekejap. Sementara tu saya cek soalan dulu. Apa ni? Harga teacher, harga apa ni? Patutlah mahal. Apa yang mahal? Rokok. Memanglah mahal. Kafein tu dikira dadah ke? Tak. Kafein bukan dadah. Kafein adalah sebahagian daripada bahan yang ada dalam kopi. Kadmium itu sejenis dadah. Kadmium dia sejenis bahan kimia yang ada dalam rokok. Dan dia adalah sejenis dadah sebenarnya. Kadmium ni. Dan dia ada dalam bateri sel alkali. Dia adalah sejenis bahan kimia. Ya Ridwan nak tanya apa? Bismillah. Minum air jap. Yes. Kalau abang awak ataupun ayah awak merokok, mereka dikenali sebagai perokok aktif. Kalau mereka hisap rokok, dekat betul-betul sebelah awak pun dia hisap, awak pun dikira perokok. Awak dikira sebagai perokok pasif. Sebab ada kadang-kadang kan, macam mana, sedaplah bau asap ni. Sedangkan asap tu bukannya bersih, bukannya baik, bukannya elok. Ada certain time. Dia perokok pasif ni orang yang tidak menghisap rokok tetapi dia menyedot asap orang yang merokok aktif. Lagi bahaya sebenarnya. Bahaya lebih pada dia daripada orang yang merokok aktif. Macam mana nak cegah? Itu kena cakap baik-baik dengan bapa awak, dengan abang awak. Merokok, jangan merokok dalam rumah. Merokok ke tempat lain. Merokok jauh daripada semua orang. Sebab pernah jadi kes, bapa perokok, baby umur 6 bulan. Dah dapat semput. Sebab bapa dia merokok. Walaupun bapa dia merokok luar rumah. Baby dalam rumah, semput. Lagi bahaya. Kalau buat merokok ni janganlah. Sangat bahaya sebenarnya. Tak boleh main-main. Okay? Okay, saya nak buka next video pasal rokok. No, pasal bahan yang memudaratkan sistem respirasi dulu. Lepas tu buat saya tunjuk pasal rokok.
Bismillah. Yang biasanya dipenuhi dengan bahan-bahan yang memudaratkan sistem respirasi. Contoh-contoh Allah. Sorry. bahan ini ialah tar, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, jerebu, debu dan debunga. Tar adalah bahan toksik yang terdapat dalam asap rokok. Tar menyebabkan kanser peparu, mukus berlebihan di dalam paru dan membunuh sel-sel di dalam peparu. Karbon monoksida terdapat dalam asap rokok dan asap egsos kenderaan. Ia adalah gas tanpa warna dan tidak berbau. Karbon monoksida bergabung secara kimia dengan hemoglobin untuk membentuk karboksi hemoglobin. Ini menyebabkan kekurangan oksigen di dalam sel-sel badan yang mungkin menyebabkan kematian. Pembakaran bahan api fosil di stesen jana kuasa elektrik menghasilkan sulfur dioksida. Sulfur dioksida adalah gas tanpa warna dengan bau menyesakkan. Sulfur dioksida menyebabkan batuk, sukar bernafas, bronkitis dan kanser peparu. Pembakaran bahan api fosil di dalam kenderaan menghasilkan nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida adalah gas berwarna perang dengan bau menyesakkan. Ia merengsa laluan respirasi, ia juga menyebabkan batuk, sukar bernafas dan asma. Asap egsos kereta, kebakaran hutan dan pembakaran terbuka menghasilkan jerebu dan debu. Debunga yang dibebaskan oleh atmosfer udara dibawa oleh angin ke tempat yang jauh. Semua bahan ini merengsa laluan respirasi dan menyebabkan penyakit respirasi seperti asma. Semua bahan memudaratkan ini dikaitkan dengan penyakit sistem respirasi seperti asma, bronkitis, emfisema dan juga kanser peparu. Asma disebabkan oleh keradangan bronkiol. Pendedahan kepada debu, debunga, jerebu, asap rokok, asap egsos kenderaan, pembakaran terbuka dan kebakaran hutan boleh mencetuskan simptom asma. Sesak nafas, batuk dan sukar bernafas adalah beberapa simptom seseorang yang menghidap asma. Bronkitis adalah keradangan tiup bronkiol. Mereka yang menghidap bronkitis biasanya mengalami batuk yang kronik, sesak nafas dan kesukaran tidur. Mengandungi tar dan perengsa yang boleh menyebabkan bronkitis. Emfisema adalah keadaan di mana alveolus rosak. Simptom emfisema adalah sukar bernafas, kelesuan dan sakit dada. Perengsa dalam asap rokok boleh menyebabkan emfisema. Kanser peparu berlaku apabila sel-sel abnormal tumbuh tanpa kawalan di dalam peparu. Kanser peparu disebabkan oleh bahan karsinogenik seperti tar dalam asap rokok. Simptom kanser peparu ialah sakit dada, batuk yang kronik dan batuk berdarah. Okey, jawab satu-satu. Bronkitis. Bronkitis ni adalah sejenis penyakit respirasi. Kalau awak perasan tadi dia cakap tadi, dia adalah jenis penyakit respirasi yang macam mana penyakit? Abnormal tu luar biasa. Abnormal tu luar biasa Fizi. Okey? Asma bronkitis. Okey, kejap ni asma bronkitis. Dia adalah penderita penyakit respirasi yang mengganggu respirasi yang disebabkan oleh keradangan peparu. Keradangan bronkos ataupun bronkiol. Keradangan ni bermakna dekat macam keradangan ni contoh macam ulcer tau. Ulcer dalam mulut awak. Bila terlampau banyak ulcer, apa jadi? Mulut awak nak buka pun sakit, awak nak cakap pun payah, awak nak makan pun payah. Itu adalah keradangan. Jadi keradangan bronkiol ni maknanya dalam bronkiol awak tu, bronkus tu yang pertama, batang lepas esofagus
Dia nak masuk ke dalam paru-paru, kita pergi bronkus dulu. Baru pergi bronchial. Bronkus tu yang besar. Bronchial tu cabang-cabang yang kecil tu. Sebelum sampai ke alveolus. Kalau dah terlampau banyak keradangan, timbul merah-merah, putih-putih. Gas nak lalu pun tak boleh. Dia macam lemak. Dia bukan lemak tau. Dia macam tu. Dia macam kita ulcer dalam mulut. Keradangan ni lebih kurang macam tu. Nah, emfisema juga adalah sejenis penyakit Amni. Emfisema sejenis penyakit respirasi yang disebabkan oleh rosaknya alveolus kita. Jadi emfisema ni mungkinlah kita boleh kata nama lain dia semput. Lebih kurang macam itulah emfisema ni. Sebab paru kita punya alveolus tak mampu sebab dia dah jadi kering tau. Emfisema ni. Paru-paru kita jadi kering. Alveolus jadi kering. Maksudnya ciri alveolus kita lembab. Tapi sebab kita duduk sedut asap, dia mengeringkan paru-paru tau. Bila dia keringkan paru-paru, keringkan alveolus, maka alveolus tak mampu nak membiarkan pertukaran gas tu berlaku. Sebab tu dia dah dapat emfisema. Kalau ikut apa yang saya faham, daripada simptom-simptom ni, dia lebih macam semput lah. Semput adalah bahasa kita. Emfisema adalah bahasa saintifik. Okey, untuk soalan Fizi. Bapa isap rokok, apa jadi pada anak dalam perut? Kita akan tengok kejap lagi. Saya akan tunjuk satu lagi video pasal kesan merokok terhadap individu, terhadap orang keliling. Kita akan tengok. Nah, okey? Boleh faham tak apa. Video ni ada dalam Google Classroom. Kalau awak perlu ulangan, nanti awak double check balik ya. Okey. Untuk next video adalah pasal kesan merokok kat atas paru-paru. Sekejap. Sekarang saya duk terusik kan. Saya nak buka chatting awak, saya tak nampak. Apalah awak tanya soalan ke saya ke tak ada ke apa. Sekejap. Nanti. Okey. Bismillah. Rokok mengandungi bahan-bahan memudaratkan seperti tar, karbon monoksida dan nikotina. Seorang yang bukan perokok yang menyedut asap rokok di sekelilingnya dipanggil perokok pasif. Risiko perokok pasif mendapat penyakit respirasi seperti kanser peparu juga boleh meningkat. Apakah kesan merokok ke atas peparu? Tar dalam asap rokok menghitamkan dan merosakkan peparu. Asap rokok adalah berasid dan ia menghakis peparu. Haba yang dibebaskan oleh asap rokok mengeringkan peparu. Okey. Jelas ke kesan dia tu? Walaupun nampak alah sebatang je. Jangan. Sebab kalau sebatang lah, habis semua orang keliling kena. Okey, dia tak jawab soalan Hafizi. Kalau ibu atau bapa tu perokok, ibunya di sebelah, ibu tu mengandung. Antara kesannya keguguran janin tu cacat, keluar janin lahir tak cukup bulan. Benda-benda lain akan berlaku. Benda-benda lain confirm akan berlaku. Kesan sebab bapa tu perokok. Itu dia. Okay? Okay, kalau ikutkan, belum meneruskan percakapan, ada apa-apa nak tanya? Ke everyone is clear? Jangan ada yang tidur pula. Dia buka je. Saya bebel sorang-sorang, dia tidur kat sebelah. Aduh, kau boleh letih aku. Share kawan-kawan awak yang tak dapat masuk. Tak apalah, kejap lagi saya upload lah video hari tu dengan video ni dalam YouTube. Nanti saya bagi link. Nak tengok balik pengulangan dia apa semua.
Tapi sebab saya tak kisah sangat sebab dalam Google Classroom saya dah letak dah video-video yang sama. Cuma dalam ni ada penerangan saya lebih lah. Apa-apa soalan awak tanya saya boleh jawab. Ada apa-apa nak tanya ke? Jangan tanya pasal kertas soalan Tak boleh tanda lagi. Dalam proses insyaAllah. Baru habis 3 C je. Tu pun nak kena tengok balik. Sebab soalan objektif tu ada silap tanda. I have to double check balik. Ada apa-apa nak tanya ke anak-anak? Tak ada? Okey. Kalau tak ada, kita tengok ni. Kalau ikutkan, macam tu lah. 2 topik ni lah malam ni. Satu, pasal pergerakan dan pertukaran gas dalam badan manusia. Perkara kedua, pasal kesihatan respirasi manusia. Okey. Kalau awak buka nanti, awak buka Google Classroom, awak akan nampak ni eksperimen rokok. Awak akan nampak yang ini. Okey. Eksperimen rokok ni kalau dekat sekolah, saya akan suruh awak bawa rokok. Saya akan bawa rokok. Kita akan uji cara ujian yang mudah lah. Yang boleh dibuat di sekolah dengan mudah. Yang tak adalah pakai macam ni dengan penyambung getah. Sebab kita tak ada bahan-bahan ni semua tak ada. Kita memang tak ada. Kita tak ada radas yang sesuai. Kita tak ada pump, kita tak ada apa, kita tak ada. Jadi kita kalau ada di sekolah, saya akan bagi cara mudah untuk menguji eksperimen ni. Tapi memandangkan kita tidak di sekolah, awak pun jauh dari saya pun jauh dari awak. Hanya boleh bertemu bersua dalam WhatsApp dan Google Classroom dan Google Meet macam gini. Ada orang nak tanya soalan ke? Ridwan, nak kena ketuk dengan saya apa? Hai, suruh isap okok. Saya tak suruh awak isap okok tu. Budak dia kucubit juga kan. Okey, kita boleh buat eksperimen macam ni. Alamak, kejap ya. Eksperimen ni pun kena buka kat sini juga. Okay, boleh buat eksperimen dengan cara macam ni. Pakai botol. Alah, tak payah dengarlah lagu. Okey? Dia buat eksperimen macam ni. Jadi, benda yang mudah. Kalau ikutkan sebenarnya. Awak hanya perlu pasang dan dan tekan botol. Fungsi dia sama seolah-olah dia menghisap rokok. Oh, betul. Kalau saya akan suruh letak kapas di dalam. Biar awak letak kapas di dalam, awak akan lihat sendiri apa berlaku pada kapas tu. Kena letak kapas, sebelum masuk rokok ni, letaklah kapas tu dalam segenggam, dalam botol kosong ni. Pun boleh sebenarnya. Make sure awak nak buat ni, awak pakai mask. Sebab kadang-kadang tak pasal-pasal tiba-tiba jadi perokok pasif pula sekarang. Ini cara dia nak tunjuk je kesan dia. Sebab lepas orang merokok biasanya bibir dia pun makan kuning. Sebenarnya kuning-kuning lama-lama hitam. Ini adalah satu lagi cara lah. Kalau saya suruh letak kapas kat dalam ni sebab boleh nampak juga. Tapi macam ni pun boleh. Tapi dia nak tunjukkan apa yang akan tertampal pada paru-paru awak. Kesan merokok. Asap rokok je ni. Asap aja ni. Asap aja. Awak boleh buat eksperimen yang macam ni. Untuk menguji. Ya, betapa hebatnya. See? Betapa hebatnya rokok tadi hasilnya tengok. Bayanglah tisu ini paru-paru anda. Okay? Alright? Okay? Kena ingat-ingatlah tu. Tak bolehlah terniat ke, terfikir ke, terasa ke. Kan? Betul dah pernah buat. Okay, bagus Iman. Memang pernah buat. Sekolah rendah dulu pernah buat. Tak apa Iqbal. Nanti saya share video ni dekat dalam grup. Saya masukkan dalam YouTube. Saya dah record. Saya dah masuk dalam YouTube. Nanti saya sharekan balik. Kau nak tengok balik boleh. Nah, saya bagi link dalam WhatsApp dia.
Tak apa, don't worry. Okay? Amboi Iman. Pandailah dia tu. Okay. Itu eksperimen tu. Jadi nanti awak cubalah. Benda tu senang je sebenarnya sebab dalam video-video tadi pun dah tunjuk apa jadi pada suhu. Apa jadi pada kapas putih. Apa jadi pada hidrokarbon. Ni kalau nak ada je eksperimen yang menggunakan alatan ini dalam YouTube. Awak boleh cari, search saja. Google search, YouTube search saja eksperimen merokok dalam YouTube. Memang ada. Nah, dan yang ini bahan ni eksperimen rokok ni kena hantar kat saya sebelum 9 April. 9 April tu last. Nah, lagi satu untuk ni awak kena download Google Document. So bila awak download Google Document, awak tekan je dia akan automatically buka Google Document macam saya dah. Saya punya ni dia buka terus. So, awak hanya perlu type sahaja. Type. Tulis nama awak. Kat situ contoh tu nama awak. Ni nama saya lah kan. Tak boleh nama awak. Saya punya keteh. Gitulah. Mana-mana bahagian yang tak nak pakai. Delete je lah. Gitu kak. Kelas mana. Bila awak buat kerja saya tu. Lepas tu dia auto save. Tak susah hati. Dia auto save. Nanti dekat sini, kalau kat sini awak nampak saya tulis ni share. Nanti kat sini dia akan ada turn in untuk awak. Dia akan ada turn in kat situ. Nanti you turn in. Hantar kat saya. Boleh? Boleh kan?